Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia, Paduka Seri Pengira Anak Isteri Pengira Anak Sarah binti Peraju Saleh Abdul Rahman berkenan berangkat ke ceramah Perdana Majlis Ilmu 2024. Sebahagian daripada siri kemuncak Majlis Ilmu, ceramah perdana diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78. Ceramah perdana berlangsung di Pusat Persediaan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Peranak Putrajaya Masnah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Ambassador at Large di Kementerian Halwa Luar Negeri. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2024 dan pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-78 serta isteri. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Haja Azizah binti Haji Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasan Al-Bolkiah. Penjagaan kesejahteraan mental yang jitu asas bagi pembentukan kedayatahanan mental dan sahsiah individu disentuh dalam sembah alu-aluan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Seterusnya, ianya akan dapat menyumbang kepada impak positif terhadap sinergi keharmonian dalam masyarakat, keupayaan membuat keputusan berdasarkan informed choice dan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang lebih produktif. Pentingnya kesedaran mengutamakan kesihatan mental dalam dunia moden pula dijelaskan oleh Awang Muhammad Tarmizi bin Abdul Wahid, penceramah undangan dalam ceramah perdana. Al-Quranul Karim juga menawarkan penyembuhan spiritual dengan membimbing hati dan jiwa menuju kedamaian dan ketenangan. Ia menyembuhkan dalaman diri kita dari kebimbangan, kesedihan dan kekeliruan hidup dengan memberikan jalan keluar, harapan dan tujuan hidup yang jelas. Doa selamat dibacakan oleh Pengetua Sekolah Menengah Arab Laki-laki Hasan Al-Bolkiah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Pameran Majlis Ilmu mengetengahkan liku-liku kehidupan yang menggambarkan sebuah perjalanan melalui kesihatan mental dari perspektif yang berbeza. Sempena sambutan Hari Guru ke-34, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Pimpinan Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halwa Agama, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Antara pengisian majlis, sembahyang sunah hajat berjemaah dan bacaan ratib al-atas. Majlis merupakan sebahagian daripada acara keagamaan sempena sambutan Hari Guru tahun ini bertemakan Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan.
Di sebalik peningkatan prestasi dalam input bidang inovasi di negara ini, masih terdapat beberapa bidang yang memerlukan pembaikan seperti perbelanjaan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan serta pekerjaan berasaskan pengetahuan. Berucap semasa ulang tahun kedua Makmal Inovasi Brunei, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menekankan bidang-bidang lain yang juga memerlukan perhatian dalam aspek hasil inovasi seperti kreatif, pengetahuan dan teknologi serta kecanggihan pasaran. Yang Berhormat, Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga mengongsikan inovasi penting bagi kejayaan jangka masa panjang. Justru Yang Berhormat menjelaskan cabaran kini ialah untuk menjadikan hasil yang dicapai bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan faedah sosial. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi yakin inovasi masih kekal menjadi asas kemajuan negara. It's not merely to adapt technological changes, but to also lead them. By embracing emerging technologies like artificial intelligence, big data, and the Internet of Things, we can position Brunei Darussalam as a forward-looking nation that is actively shaping its own future. Majlis diselajurkan dengan pelancaran platform pembelajaran digital Klik. Sejak pelancarannya, Makmal Inovasi Brunei menjalin kerjasama dengan beberapa rakan strategik menganjurkan lebih 80 bengkel berhubung kait dengan inovasi dan membantu lebih 1,400 peserta. Kursus Skim Kefahaman Al-Quran khas Mu'alaf yang diadakan selama 4 hari berakhir dengan majlis penutupan. Kursus diungkayahkan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Agama. 56 orang menyertainya termasuk 44 orang perempuan. Perisian kursus termasuk konsep ibadat dan kaitannya dalam hubungan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk. Negara Brunei Darussalam dan Kemboja akan meneruskan kerjasama terutama dalam bidang pengajaran dan penyebaran bahasa Arab. Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menyatakan perkara tersebut semasa menghadiri Muktamar Bahasa Arab Asia Tenggara Mubasat kali ke-5. Acara berlangsung di Phnom Penh, Kemboja. Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani juga menzahirkan harapan agar muktamar berkenaan boleh memberi manfaat dan penambahan ilmu bidang bahasa Arab. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Che Borin, Menteri Hal Agama Kemboja. 14 pembentang daripada Indonesia, Thailand, Kemboja, negara Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam dan Ukraine membentangkan kertas kerja masing-masing. Dengan tema Piawaian Pengajaran Bahasa Arab di Asia Tenggara antara harapan dan aspirasi, muktamar bertujuan menyediakan wadah perbincangan mengenai perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di negara Brunei Darussalam dan Asia Tenggara. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan kepada orang ramai tentang pengedaran dokumen palsu yang menggunakan logo kementerian tersebut. Dokumen palsu itu telah menyatakan bahawa sumbangan wang tunai kepada tabung kemanusiaan Palestin di Gaza boleh dibuat kepada kelab atau persatuan motosikal bebas negara Brunei Darussalam. Pihak kementerian menegaskan adalah menjadi satu kesalahan bagi menyebarkan maklumat palsu di bawah bab 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 yang mana individu yang didapati menyebarkan berita palsu secara lisan, bertulis atau dengan apa jua cara lain dan seterusnya menyebabkan ketidaktenteraman orang ramai boleh dikenakan denda RM3,000 dan penjara selama 3 tahun. Kementerian itu juga menekankan penggunaan logo mana-mana agensi kerajaan tanpa kebenaran adalah satu kesalahan berat. Barang siapa yang menipu dengan menyamar jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 7 tahun dan didenda di bawah bab 419 Kanun Kehukuman Jenayah Penggal 22.
Bagi kes penyebaran maklumat palsu tersebut, laporan kepada pihak berkuasa telah dilaksanakan bagi tujuan tindakan siasatan. Hubungi Unit Korporat Komunikasi Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui talian 2380999 atau melalui email pr@mofi.gov.pn jika terdapat maklumat yang mencurigakan. Kesihatan mental dikenal pasti sebagai kebimbangan kesihatan awam yang serius. Justru memelihara dan menjaga kesejahteraan diri adalah amat penting. Perkara tersebut antara ditekankan semasa forum Canvas of Calm, anjuran bersama syarikat Sinergi dan disokong oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Hadir Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah, Pengiran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan. Forum juga membincangkan terapi seni yang memberikan manfaat kepada pesakit. Antara objektif forum meneroka aspek terapeutik seni sebagai kaedah yang berkesan untuk pengawalan diri, ekspresi emosi dan kesejahteraan secara keseluruhan. Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong dan Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Damit, Kampung Membatik Kilanas masing-masing memenangi pertandingan Dikir Syarafil Anam bagi belia dan belia wanis Masjid Senegara. Majlis adalah bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Penyampaian hadiah bagi pertandingan berkenaan berlangsung di Masjid Kampung Penanjung. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah halwa masjid. 16 pasukan menyertai pertandingan tersebut. Ia dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung dengan kerjasama bahagian Hal Ehwal Belia, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Pegawan Kubu SB melalui Fakulti Usuluddin dengan kerjasama Jabatan Halwa Masjid Kementerian Halwa Agama menganjurkan program dakwah melalui Tadabbur Al-Quran dan Al-Hadith sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Program bertujuan meningkatkan kefahaman para jemaah masjid tentang amalan agama Islam termasuk mengetahui dan memahami isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Program berlangsung di Balai Ibadat Kampung Sibut, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai dan Masjid Kampung Batu Apa yang disampaikan oleh tenaga akademik Fakulti Usuluddin Kupu SB. Berita sukan. Pasukan Brunei DBMMFC bakal meneruskan saingan bola sepak Liga Perdana Singapura malam ini menentang Tampines Rovers. Perlawanan akan diadakan di Stadium Negara Arsenal Bowl Care Berakas bermula pukul 8.15 malam.